Dia ambil bilik yang paling hujung, sewa, dan dia buat pemerhatian, observation. Dia bercakap bukan seolah-olah ini penjenayah. Dia cerita apa rancangan dia buat, dia plan kenapa buat macam ni. Dia kata apa yang kita nak duit, kita nak enjoy, itu saja. Saya secara peribadi, saya tak pernah jumpa satu kumpulan penjenayah yang sangat teratur pergerakan dia, yang cukup cool cara tindakan dia, yang cukup tangkas susunan perjalanan modus operandi yang mereka buat tu. Selain daripada grup yang saya kata nama geng mamak ini. Okey? Saya nak mulakan pun saya tak tahu macam mana. Sebab kalau saya kata saya nak sembang pasal geng mamak ni tuan-tuan, serius saya kata, sampai esok pun takkan habis. Sebab cerita dia penuh warna tau. Dia tak sama grup geng mamak ni dengan grup jenayah yang lain yang pernah kita buat liputan. Dia tak sama. Geng mamak tak sama. Kalau you all nak samakan dia dengan M16, jauh lagi. Kalau nak samakan dengan geng Steyr, tak ada kena-mengena. Kalau nak samakan dengan geng Botak Chin ke Kalimutu ke apa, lagilah tak ada kena-mengena. Sebab tuan-tuan dan perempuan, geng mamak ni, satu benda yang saya cukup selut sehingga sekarang adalah dia akan meminimiskan ataupun meminimalkan kekerasan. Itu yang saya bukanlah kata nak puji ke apa ke. Tapi dalam banyak kegiatan jenayah yang mereka buat, orang yang cedera ataupun pasukan keselamatan yang terlibat dalam memang boleh dikatakan zero. Bukan tak ada, nanti saya akan ceritakan. Sebab perjalanan cerita geng mamak ni dia panjang tuan-tuan. Okey. Segalanya bermula. Segalanya bermula sekitar tahun 90-an. Okey. Kita backtrack balik 90-an. Banyak kejadian rompakan lori yang bawa rokok, yang bawa minuman keras, kena hijack. Okey? Selalunya di highway plus. Diorang akan target lori-lori yang berhenti kat R&R tau. Contohlah yang bawa barang-barang, rokok, minuman keras ni kan, driver dia kadang-kadang berhenti R&R. Sama ada pergi sembahyang ke, pergi toilet ke, pergi makan ke apa ke, pergi tidur dalam tu ke apa. Itu mula-mula target dia. Dia akan target. Ini saya cerita awal-awal geng mamak ni. Sebab kes geng mamak ni memang meletup. Okey? Kenapa saya cerita pasal geng mamak ni tuan-tuan? Sebelum kita start lah, saya nak cerita. Sebab kita menerima banyak request daripada pembaca-pembaca kita di luar sana yang nak kita bercerita tentang geng mamak. Maknanya kat sini tuan-tuan, geng mamak ni, tuan-tuan pun dah tahu dah. Maknanya nama dia cukup famous kat luar. Kalau tengok Google, YouTube ni berlambak duk cerita pasal geng mamak lah, apa dokumentari. Maknanya tuan-tuan kat luar pun excited nak tahu pasal geng mamak ni. Kan? Kerana tuan-tuan nak tahu daripada perspektif kami, wartawan yang buat liputan. Mungkin yang tuan-tuan tengok tu, di YouTube ke apa ke, itu daripada perspektif apa. Ada yang orang copy paste lah, ada apa-apa kan. Tapi ramai yang request, nak geng mamak. Maknanya kat sini, tuan-tuan pun dah tahu betapa besarnya nama geng mamak ni. Kalau orang yang minat cerita-cerita jenayah kat Malaysia ni, kalau dia tak sebut pasal geng mamak tu, maknanya dia
something wrong lah, tak cukup lah tu. Jadi bila saya dapat maklumat yang ramai pembaca kita nak tahu pasal geng mamak, saya senyum sendiri. Kerana saya tahu bahawa you all pun excited untuk nak tahu dari perspektif kami wartawan jenayah. Okey, jadi dalam saya share lah sedikit lah tentang perspektif kami wartawan tentang kumpulan ini. Baik, pada tahun 90-an, banyak kes-kes lori kontena yang bawa rokok, yang bawa minuman keras kena hijack, tuan-tuan. Dia hijack dia simple je. Dia akan macam mana tau? Mula-mula tu dia akan follow je driver tu pergi kat mana. Bila driver tu berhenti je kat ILR, dia akan strike. Dia orang akan sampai lah. Dia orang akan keluar barang, dia orang akan ikat lah apa-apa semua. Itu asalnya geng mamak ni. Maknanya tak ada cerita lagi pasal benda juta-juta ni, kan? Semua kata semua kecil je, kan? Jadi sebenarnya masa tu polis dah identify dah grup ni tau. Cerita pasal grup geng mamak ni, tuan-tuan, dia orang ni adik-beradik. Okey? Dia orang ni adik-beradik. Dia ada lebih kurang 5 atau 6 orang adik-beradik. Tapi yang famous dalam grup ni ada 5 orang. Seorang nama Muhammad Noor, seorang nama Roslan, seorang nama Syarif, seorang nama Amiruddin dan seorang nama Usop. Cot. Yalah, Roslan Abu Bakar, Syarif Abu Bakar, Muhammad Noor Abu Bakar. Makna dia Abu Bakars, kan? Maknanya geng ni. Bapa dia orang ni, tuan-tuan, dia pesara, tak silap saya pesara JKR, tapi dah masuk buat bisnes lah, Kenapa geng mamak? Nama mamak tu. Dia orang ni, bapa dia orang ni ada darah keturunan Sri Lanka. Okey. Tengok, terbang dah. Okey. Sri Lanka. Jadi muka dia orang ni masing-masing muka mamak lah. Okey, muka mamak. Kampung dia orang di Kuala Kangsar. Orang Kuala Kangsar mesti tahulah. Okey, kampung dia orang di Kuala Kangsar. Dia orang ni dalam erti kata lain bukanlah daripada keluarga yang susah tau. Maknanya arwah bapa dia orang ni pun ada buat bisnes, ada yang kata money lender, kan. Maknanya dia orang ni ada berduit, datang daripada keluarga berduit. Tetapi seperti mana ibu bapa lain, tuan-tuan, bapa dia ni sangat strict dalam bab ini berdasarkan siasatan polis lah. Sangat strict bila nak spend atau nak bagi duit ke anak-anak dia tau. Yang mungkinlah bapak dia kata, kalau nak, macam bapak-bapak yang lain, ini bukan style anakku Sazali. Kan, kau kena kerja lah. Jadi mungkin yang dia bagi pun cukup-cukup lah untuk pembelanjaan budak-budak sekolah, takkan nak bagi banyak-banyak. Tetapi adik-beradik dia yang ni, anak-anak dia ni, yang Roslan, Muhammad Noor, Usop, semua ni, dia orang ni macam memberontak, tuan-tuan. Sebab bapak dia orang bagi sikit je duit perbelanjaan. Sedangkan dia orang ni suka enjoy. Dia orang ni suka berhibur. Okey? Dia orang ni suka berfoya-foya. Tetapi dia orang macam, alamak, bapak kita bagi sikit lah. So apa yang dia orang buat masa kecil-kecil? Ni saya cerita dia orang ni daripada zaman kecil ni. Masa kecil-kecil zaman sekolah, dia orang dah mula buat semua kes, curi, pickpocket, macam itulah benda-benda kecil-kecil, curi kat kedai runcit, apa semua, macam tu. Tapi biasalah orang kata, benda dah sedap, dah senang dapat duit cara tu. Seiring dengan tumbesaran mereka, perkembangan minda mereka dah mula nak pergi yang lebih besar sikit. Sikit demi sedikit, dan duit mereka dapat makin bertambah. Itu orang kata pada tahun 90-an tu kita dah identify sebenarnya ada satu grup suka merompak kontena-kontena ni, lori-lori ni. Okey. Itu tak apa lagi. Sehinggalah, tuan-tuan, inilah saya rasa ramai orang dah tahu tentang apa yang berlaku
pada pukul 5 pagi pada 31 Ogos, lebih tepatnya 1994. Tuan-tuan, seperti mana kita semua tahu bahawa 31 Ogos adalah Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan. 31 Ogos merupakan cuti umum. 31 Ogos ramai duduk rumah ataupun tengok perarakan di dataran Merdeka dan sebagainya. Di sinilah geng mamak merasakan bahawa mereka akan membuat satu onar yang alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. 3 atau 4 bulan sebelum 31 Ogos 1994, mereka telah menyewa, mereka telah menyewa sebuah hotel. Tadi saya ada sebut 31 Februari, minta maaf tuan-tuan. Terlajak 31 Ogos. Cepat korang bab-bab ni kan. Alright. Okey, sambung. Diorang ni telah menyewa sebuah hotel berhampiran lapangan terbang antarabangsa Subang. Saya tak tahu masa tu nama Ustaz Abdul Aziz Shah ke apa kan. Lebih kurang macam itulah. Diorang telah menyewa sebuah hotel yang berhampiran. Cerita ni 4 bulan tau sebelum 31 Ogos. Diorang sudah mula mengkaji pergerakan keluar masuk satu premis, iaitu tempat simpan barang-barang ataupun kontena di pusat di lapangan terbang Subang itu. Mereka telah kaji keluar masuk gudang, tempat simpan barang-barang. Mereka kaji pukul berapa guard masuk, pukul berapa pengawal keluar, kereta jenis apa masuk, kereta jenis apa keluar. Mereka juga at one time diorang pakai vernacular, pakai apa? Pakai teropong tu. Bangsi macam Dorem pelak semana apa? Doremi. Tu dia bagus punya, tengok Jensen King lebih kurang macam tu lah kot. Diorang dah mula monitor. Kenapa diorang monitor tuan-tuan? Kerana mereka mendapat maklumat ada sejumlah jongkong emas yang akan sampai daripada Amerika Syarikat. Jongkong itu dah melalui Hong Kong dan akan disimpan di kargo, tempat penyimpanan kargo lapangan terbang antarabangsa Subang itu. Mereka dah tengok, kaji. Maknanya berdasarkan pengalaman yang diorang duk rompak setakat sebelum ni, diorang duk rompak kontena rokok dengan arak aje. Jadi diorang kumpul diorang punya kemahiran dan kepakaran itu, target pula pusat kargo tu. Macam mana diorang dapat tahu? Tuan-tuan dan perempuan, benda takkan jatuh pada langit kalau tak ada maklumat. Maknanya mereka dah ada maklumat. Maklumat daripada mana? Wallahu alam. Sebab kalau mengikut siasatan polis, bukanlah maklumat daripada orang dalam, tapi mungkin dia adalah kontak-kontak dia yang kat luar ni dah bagi tahu akan sampai jongkong emas daripada Amerika Syarikat yang akan disimpan di tempat kargo itu. So, pada pukul 5 pagi, macam kisah Money Heist versi Malaysia. Ya, betul. Pada pukul 5 pagi, datanglah kenderaan yang dinaiki pegawai dan anggota polis. Ini best. Ini yang sampai ke pusat kargo itu adalah kenderaan yang dinaiki oleh pegawai polis dan juga anggota polis. Uniform komplit, tuan-tuan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, yang saya cerita sebelum ni yang dia duk rompak, hijack
lori kontena apa semua tu, teknik yang sama juga. Dia orang ni kalau bab penyamaran ni, saya rasa Datuk Helmi gerak khas pun tak boleh challenge lah. Dia orang punya gaya tu. Dia orang boleh jadi inspektor polis, dia orang boleh jadi rela, dia orang boleh jadi JPJ, dia orang boleh ada pakaian bab penyamaran ni tak boleh lawan. Tak boleh lawan geng mamak ni. Itu yang terjadi pada 31 Ogos apabila dengan berpakaian smart macam pegawai polis dan anggota, mereka telah sampai ke depan pintu masuk. Bila sampai je ke depan pintu masuk, siap selut tuan-tuan. Tabik kan. Yalah pengawal-pengawal tu tengok pegawai polis. Tahu je lah hukum uniform ni. Orang yang pangkat tinggi ni kalau lalu, itu yang terjadi dengan Al-Maunah apa semua tu. Orang dalam budaya beruniform ni, orang yang berpaku berpangkat ni memang dianggap macam apa? Memang powerful lah. Semua kena selut, kena tabik, kena apa. Budaya beruniform. Itulah yang terjadi pada 31 Ogos 1994 apabila sampai saja dapat salutation apa semua, kemudian dia orang memperkenalkan diri. Okey, memperkenalkan diri bahawa mereka adalah daripada Polis Diraja Malaysia yang akan membuat siasatan ke dalam tempat kontena atau tempat gudang tersebut kerana mereka syak ada barang-barang yang mencurigakan di dalam tempat tersebut, daripada gudang tu. Dia orang bagi tahu pada pengawal yang bertugas kat depan tu, kami nak masuk dalam. Kami syak ada benda-benda pelik dalam tu. Kita nak siasat. Jadi bila dah pegawai polis, 3 paku apa semua dah cakap macam tu, pengawal pun, okey tuan, silakan masuk. Betul-betul tak ada masalah punya, semua punya masuk. Habis pintu pertama sampai ke pintu kedua pun lebih kurang benda yang samalah. Tetapi kali ni kalau yang pintu pertama tu sekadar cakap macam tu je, pintu kedua ada 3 orang pengawal kat situ, apa lagi? Kasihkan lah. 3 pengawal diikat. Okey? Dan jongkong-jongkong emas itu mula dipindahkan masuk ke kereta. Nampak tak? Dia dah ada maklumat satu hal, yang ada jongkong emas. Bila dah masuk gudang tu, kargo tu, dia boleh tahu pula kat mana lokasi. Maknanya, betul lah tu. Bukan perancangan yang sehari dua, tuan-tuan. Okey? Perancangan yang gila babi punya. 3-4 bulan punya perancangan. Okey? Dia tahu semua jalan masuk mana. Sampai dekat tempat tu, dia tahu pula mana pula kedudukan jongkong emas tu apa semua. Berapa lama yang dia ambil? 20 minit je. 20 minit je transport, pumpang, duduk. Settle masalah. Keluarlah. Macam biasa daripada gudang kargo tu. Yang 3 orang ni pengawal ni, yang kat luar ni tak tahu ni kawan dia orang dah kena ikat. Lalu keluar pintu kedua, masuk pintu pertama, salute lah lagi pegawai nak keluar. Salute lagi. Yang geng-geng mamak ni pun salute. Terima kasih, jumpa lagi. Keesokan harinya, kalau kata apa, jangan selalunya sehari selepas hari kemerdekaan, perayaan hari kebangsaan, paper-paper utama di seluruh negara, muka depan akan ceritalah pasal hari kebangsaan. Perarakan penuh warna-warni, Perdana Menteri terharu, sokongan rakyat Malaysia beramai-ramai turun melihat. Tapi apa yang terjadi pada 1 hari bulan, keesokan harinya, semua akhbar memilih rompakan terbesar negara
iaitu jongkong emas yang bernilai lebih 3 juta USD berjaya dilarikan daripada gudang kargo lapangan terbang Subang. Ambil kau. Untuk pertama kalinya, paper-paper akhbar-akhbar utama pada 1 hari bulan berikutnya bukan menyiarkan tentang apa yang terjadi, sambutan 31 Ogos kemerdekaan, tetapi menayangkan ataupun memuatkan cerita rompakan gudang terbesar jongkong emas bernilai lebih 3 juta dolar USD berjaya dilarikan. 3 juta dolar tahun 1994. Tuan-tuan bayangkan. Memang memang semua terpaku, tuan-tuan. Sampai Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Masa tu Datuk Seri lah, bukan Tun lagi. Punya marah ni tak tahu nak cakap. 31 Ogos yang sepatutnya menjadi, orang kata, sambutan hebat negara menyambut kemerdekaan, dicemari dengan satu rompakan jongkong emas yang paling besar, tuan-tuan, masa tu. Untuk pengetahuan you all, masa tu tak tahu lagi tau siapa yang buat ni. Memang ketika itu Dr. Mahathir betul-betul marah. Tak tahu nak cakap apa sampai dia keluarlah statement secara open. Dia kata inilah masalahnya apabila kita tidak bertanggungjawab dalam menjaga harta. Macam itulah istilah dia. Jadi di peringkat polis ni, polis pun confused. Kerja siapa ni? Sebab untuk makluman tuan-tuan, gudang kontainer di airport Subang tu memang gudang yang mempunyai ciri keselamatan yang terbaik. Sebab gudang kargo di airport ni, tuan-tuan, disimpan macam-macam benda, tuan-tuan. Daripada benda semurah-murahnya hingga benda semahal-mahalnya seperti jongkong emas tadi itulah. Mana mungkin sistem security yang cukup ketat itu berjaya diceroboh hanya dalam tempoh 20 minit saja. Dan ketika itu, satu pasukan khas telah dibentuk untuk menyiasat kegiatan ini. Ini yang menarik ni. Pasukan polis ini, antara yang peneraju utamanya adalah pegawai polis adik-beradik, iaitu Tuan Azizan Anan dan Tuan Amidun Anan. Okey. Ini yang masuk bab Tuan Amidun ni. Macam kalau tuan-tuan selalu tak terlepas pada 2-3 hari sebelum ni, kita ada bercakap tentang Tuan Amidun to explain. Sebab Tuan Amidun ni dikenali sebagai pelopor ataupun bapa CSI negara. Kerana dialah pelopor CSI ataupun Criminal Scenes Investigation ataupun siasatan tempat kejadian. Dan ketika itu dia berada di bahagian jenayah berat di Selangor. Begitu juga dengan abangnya iaitu Tuan Azizan. Masa tu kita tak tahu lagi siapa, polis tak tahu lagi siapa yang terlibat. Kerana ketika itu yang dalam gambaran PDRM adalah penjenayah luar. Sebab tak mungkin akan ada anak tempatan yang boleh selicik ini. Boleh tembus security system pusat kargo airport Subang yang high security itu tanpa melepaskan walau sebutir pun tembakan. Hanya dengan mengikat saja, mengikat pun ambil syarat sajalah. Dalam masa yang singkat, dalam tempoh 15 ke 20 minit, dia orang boleh memindahkan semua barang-barang rampasan, rompakan mereka tu, dan keluar dengan begitu saja sambil tersenyum, sambil salute. Jadi ketika itu, polis tak dapat brain. Polis tak dapat nak kata bahawa ini adalah perbuatan
orang tempatan kerana dia punya pergerakan dia sangat profesional. Okey, bila diwujudkan pasukan siasatan yang dianggotai oleh dua orang adik-beradik tu, Tuan Amidun dan Tuan Azizan, bila dia orang sampai, perkara pertama macam biasalah tuan-tuan. Perkara pertama, cek CCTV. Okey, dia orang duduk, cek CCTV. Satu. Ketika inilah muncul satu clue. Kerana bila dia orang tengok, ini satu modus operandi yang lain macam. Sebab apa? Hasil soal siasat daripada mangsa-mangsa ataupun pengawal kat situ, mati-mati dia orang ingat betul-betul polis. Sebab semua berpakaian polis yang inspektor, 3 paku apa semua. Tetapi bagi Tuan Amidun, dia tak percaya ini dilakukan oleh anggota polis. Tuan Amidun bagi tahu kat saya, kita boleh pakai tau, orang-orang beruniform ni, baik tentera, baik polis, dia ada satu benda tau, yang sukar nak di-explain secara logik akal. Orang mungkin boleh menyamar sebagai polis, tentera, tetapi polis dan tentera dia tahu macam mana cara budak beruniform berjalan, macam mana pegawai berjalan, suara apa semua, yang which is tak tertulis lah dalam buku. Kan Maksudnya, kalau katalah Tuan Amidun tu sembang dengan saya, kalau saya kata, Tuan, saya ASP Syara, macam Tuan Helmi gerak khas tu, Tuan Amidun, dia boleh tahu ini bukan polis. Macam tu juga dalam kes Jongkong Emas tu. Tuan Amidun, bila dia tengok cara pegawai tu berjalan, bila dia kaji balik dialog di antara mangsa dan juga suspek, dia buat satu rumusan bahawa mereka ini confirm bukan polis tetapi menyamar sebagai pegawai dan anggota polis. So, apa yang mereka buat hasil daripada CCTV itu, CCTV itu apa semua, diorang kaji balik dan diorang mula study kes-kes jenayah di Malaysia yang lebih kurang menggunakan modus operandi, ataupun bahasa Melayu, orang Melayu sebut modus operandi, tapi dia betulnya modus operandi ataupun MO, ataupun dia mula study pergerakan kumpulan penjenayah yang menggunakan kaedah yang sama. Study tam. Ni brainstorming lah di Bukit Aman, di IPK Selangor, di IPK Kuala Lumpur, brainstorming. Sebab apa tuan-tuan? Kes ini mendapat perhatian di seluruh negara. Perdana Menteri dah sang tepat lah istilah dia. Perdana Menteri tak puas hati macam mana benda ni boleh terjadi. Rakyat pula hari-hari mendesak, kena siasat cepat, berkas dalang, dapatkan balik apa semua. Media antarabangsa pun buat coverage. Jadi polis berada dalam keadaan, kalau ikutlah Tuan Amidun kata, memang dalam keadaan tertekan ataupun dalam keadaan yang very stressful. Sebab dia orang nak kena cepatkan siasatan ni dan cepat tangkap. Sedangkan clue yang dia orang ada tak cukup. Yang paling best, bahan bukti dia orang ni hebat tak hebat kumpulan geng mamak tu. Orang kata penjenayah ni kalau dia buat jenayah macam mana pun dia pasti akan tinggalkan kesan, at least cap jari ke apa ke. Tapi dalam rompakan di Subang Airport ini, tak ada jejak pun yang ditinggalkan oleh kumpulan mamak. Begitu very teratur, sistematik, cantik. Sampai barang jejak apa, cap jari pun tak ada. Jadi studylah Tuan Amidun dengan abang dia, adik-beradik juga sampai tak balik rumah apa punya duk study, kaji balik, buka balik file ni, yang mana kes yang pernah dibuat oleh modus MO-nya, guna uniform, guna apa, study balik. Then tu cakap kat you all,
Patah balik daripada awal tadi, saya cerita, diorang menemui satu pergerakan ataupun satu kumpulan penjenayah yang selalu menggunakan kaedah penyamaran ini dan suka merompak kontena dan sebagainya. Inilah akhirnya bertemu satu fakta, ia dilakukan oleh satu kumpulan yang dikenali sebagai geng mamak. Akhirnya bila diorang kaji balik fal-fal siasatan yang ada atas meja, diorang berjaya menemui satu penemuan bahawa nampaknya ada satu persamaan kes ini kerana ada satu modus operandi yang dibuat oleh satu kumpulan penjenayah. Kumpulan penjenayah ni bukan tak pernah ditangkap. Tapi biasalah diorang ni bukti kadang-kadang tak cukup apa, jadi kadang-kadang kena buang daerah, masuk sekejap keluar, jadi diorang regroup balik. Mereka inilah yang polis klasifikasikan ataupun mereka inilah polis mengenali mereka sebagai kumpulan ataupun geng mamak. Tapi bukan dia orang yang buat nama geng. Dia orang tak buat nama dia orang geng mamak. Okey, mungkinlah dia orang buat geng macho ke, geng Kuala Kangsar ke kan. Dia orang Kuala Kangsar, kita pun tak tahu kan. Tapi polis nak senang. Sebab apa? Dia orang ni muka macam mamak. Sebab macam saya cerita tadi, bapak dia orang ni, arwah bapak dia orang ni ada darah campuran Sri Lanka. So dia punya iras-iras tu kalau Mahfuz boleh selit-selit, boleh tengoklah sikit boleh tengok sikit gambar-gambar penjenayah-penjenayah tu, you all boleh tengoklah. Dia adalah sikit, bukanlah kata apa sangat adalah iras mamak. That's why polis kategorikan mereka sebagai geng mamak. Baik, siasat. Dia punya akhirnya polis ataupun kumpulan Tuan Amidon ini mendapat maklumat tentang ada sebuah safe house. Safe house ni tuan-tuan macam mana macam rumah persinggahan lah oleh kumpulan geng mamak ini di satu tempat di pusat peranginan terkenal di Pulau Pinang, iaitu di Batu Feringgi. Bayangkan bila dapat maklumat, Tuan Amidon kata masa tu diorang ni dalam berapa hari tak mandi lah, apa keluar apa semua, baru nak sampai ofis dekat KL dengan Shah Alam tu kan baru sampai tiba-tiba dapat maklumat kena pergi balik ke Penang 3-4 jam pula sebab dapat maklumat. Dapat diorang ni maksudnya ketika itu Tuan Amidon dengan Tuan Aziza ni, dia kata walau benda kecil pun diorang ambil kira lah sebab punyalah nak solve benda ni cepat. So diorang dapat maklumat ada satu safe house yang terletak di Batu Feringgi, Pulau Pinang. So diorang pun sampai kat sana. Bila diorang sampai sana, diorang tunggu kat situ tuan-tuan 3 hari. 3 hari duduk, tunggu je. Siapa keluar masuk, tak ada. Lah, fed up lah. 3 hari tak dapat keluar masuk apa semua, tak ada pergerakan apa semua, diorang pun masuk. Bila diorang masuk, memang, orang kata, memang, nampak memang dah ada gaya-gaya dah. Sebab apa? Diorang dah nampak peralatan kat rumah tu, diorang nampak, tempat bungkus, jongkong emas, apa semua. Baik, ramai orang tanya, pasal apa pula daripada Subang tu sampai ke Penang? Kalau nak balik kampung, balik Kuala Kangsar lah. Kampung dia orang Kuala Kangsar. Baik, tuan-tuan dan perempuan, ini jawapannya. Ini kerana rupa-rupanya beberapa bulan, okey? Beberapa bulan sebelum diorang rompak gudang itu, rupanya diorang dah deal. Diorang dah deal dengan tukang-tukang emas dan juga peniaga-peniaga emas. Diorang deal, okey, kalau aku tolak emas kat korang dengan harga-harga murah macam ni, korang nak beli tak? Kalau aku bagi jongkong emas kat korang dengan harga yang rendah macam ni, korang nak tak? Siapa tak nak? Dan untuk pengetahuan you all, di Pulau Pinang ni dia banyak tau pedagang-pedagang emas, saudagar-saudagar emas. Okey, macam kalau you all tengok, pernah dengar apa, tak boleh sebut lah kan. Maknanya dia berasal daripada Pulau Pinang. Kat Pulau Pinang ni memang banyak kedai emas.
Jadi sebelum dia orang rompak tu, jongkong emas tu, dia orang dah kautim dah. Sebab tu saya kata, kumpulan geng mamak ni dia sangat licik dan sangat organize. Kerana dia dah tahu dah bila dia orang apa barang dalam gudang, macam mana nak masuk, macam mana nak bawa keluar, macam mana nak agih, macam mana nak leburkan, macam mana dia orang dah tahu kedai mana, emas mana dia orang nak pergi, siapa mamat yang akan buat benda, semua dia orang dah tahu. So, untuk pengetahuan tuan-tuan, mungkin yang tak tahulah, jongkong emas ni, dia ada nombor siri. Macam jam Rolex apa semua. Dia ada nombor siri, okey? Jongkong emas ni dia ada nombor siri. So, nak hilangkan nombor siri ni, salah satu caranya adalah lebur lah. Maknanya, meleburkan jongkong emas ni. Jadi itu yang menyebabkan dia orang dah kautim dah tu, dia orang dah tahu. Jadi the moment dia orang dah dapat jongkong emas ni, dia orang terus pecut buat lari ke Penang, dia orang dah bagi dah dekat kedai-kedai emas ni, kedai-kedai emas dah leburkan dah jongkong-jongkong emas ni tuan-tuan. Habis. Punya cepat dia buat kerja. Maknanya tuan-tuan, macam mana nak jadi bahan bukti? Okey, jadi sambung cerita tu, selepas 6-7 bulan punya siasat, akhirnya keluarlah profil mereka yang dalam geng mamak. Mahfuz ada gambar, Mahfuz? Okey, kalau tuan-tuan tengok gambar, kejap Mahfuz akan ambil. Okey, gambar yang 5-6 orang tu, Mahfuz. Itu dia. Tuan-tuan boleh tengok. Itulah dia orang. Yang saya boleh sebut ni, Muhammad Noor, Rozlan, Syarif, Amiruddin, Yusof. Selain daripada tu, dia orang punya sepupu sepapat, dia punya kawan kerabat lah. Itulah kalau tuan-tuan tengok tu. Itulah dia. Polis akhirnya identify, inilah suspek yang merompak jongkong emas yang terbesar dalam sejarah negara itu. Okey, what happened? Bila dia orang buat intipan, risikan apa semua, akhirnya saat-saatnya nanti telah tiba apabila dua daripada mereka, termasuk orang yang sangat, orang kata apa, pakar dalam bab penyamaran ini, iaitu Rozlan Abu Bakar, berjaya ditahan. Okey, saya tak nak lebih-lebih sangat, saya rasa dah sejam suku dah. Jadi saya potong sikit. Maknanya sampailah ke peringkat yang ditangkap. Ini yang orang kata apa, bestnya tentang Rozlan ni. Tuan-tuan dan perempuan, saya minum sekejap Rozlan ni, Tuan Amidun kata, bila saya interview Rozlan ni, Syaril, memang steady. Rozlan ni dengan misai dia, cara dia bercakap very convincing. Maknanya, siapa yang bercakap dengan Rozlan ni, kalau Rozlan bagi tahu saya adalah pegawai JPJ, orang mati hidup balik orang akan percaya. Begitu juga kalau dia mengaku dia pegawai rela ke, ataupun dia mengaku, apatah lagi kalau dia mengaku dia pegawai polis, memang semua orang akan percaya. Rozlan ni, dia orang ni adik-beradik ni tuan-tuan, kalau ikut tulisan Tuan Kenny, kalau yang mana follow FB Tuan Zahriman, dia pernah share, hari ni dia pernah share tentang pengalaman Tuan Kenny tu siasat kes ni. Tuan Kenny ni daripada Special Branch. Awal-awal dulu dia orang pernah terlibat dalam menyiasat geng mamak ni sebelum terlibat dengan jongkong emas. Jadi dia orang mengikut Tuan Kenny, dia orang ni duduk tak jauh tau, duduk di area Subang. Ada yang duduk Subang Jaya apa semua. Rozlan ni antara anggota dalam kumpulan geng mamak ni yang betul-betul apa, kaki enjoy lah, clubbing apa semua. Jadi bila dia orang punya awet ni ada yang pramugari, kan? Orang semua tinggi, bergaya, duit banyak apa semua kan. Itulah. Sebab itu daripada dulu, daripada kecil dia orang ni memang daripada kecil-kecil dia orang suka enjoy. Jadi bila bapak dia orang bagi sikit dia orang tak puas. Itulah kalau kata permulaan macam mana
dia orang meletup, dia orang nak join jadi penjenayah tu, itulah. Jadi dipendekkan cerita, apabila Tuan Amidon kata apabila dia soal siasat Roslan ni, tuan-tuan dan perempuan, gentle gila. Tak adalah orang kata nak tak ada. Roslan cerita dengan steady je. Dia cerita habis macam mana dia orang plan. Maknanya kat sini, ibaratnya, yelah, soal siasat ni tuan, tahu je lah. Dia ada memainkan peranan good cop, bad cop, apa semua. Seorang buat garang, seorang buat baik, apa semua. Jadi Roslan ni dia steady je. Roslan lah pecah rahsia macam mana. Dia tak simpan langsung maklumat. Dia cakap steady je. Sebenarnya macam ni. Kita dah plan, lebih kurang ni. Memang gentle. Bila dia dah plan, itulah yang kata terbongkar apa yang saya cerita tadi, tuan-tuan. Apa yang saya cerita tadi itu semuanya datang daripada maklumat Roslan ni lah. Roslan ni lah cerita yang sebelum 3 bulan sebelum Hari Merdeka, dia orang dah sewa hotel, dia orang dah kaji, dia orang guna teropong, tengok pergerakan keluar masuk, pergerakan pertukaran pengawal dan sebagainya, dapat maklumat daripada sini, and then bila dapat aja jongkong emas ni terus pula pergi ke Penang, kautim pula dengan orang yang pernah diorang runding sebelum ni, cara nak hilangkan nombor siri tu adalah dengan leburkan. Sebab Roslan kata prinsip diorang daripada dulu senang. The moment diorang dapat barang, diorang takkan simpan lama. Dapat jalan, dapat jual. Macam masa dulu diorang rompak kontena bia dengan rokok, tuan-tuan, diorang dah kautim dah dengan pemborong-pemborong semua. Diorang takkan simpan barang dalam rumah diorang. Ini yang kata geng mamak ni. Sebab dia orang tahu itu semua orang kata apa? Bala. Simpan barang panas ni bala. Dia orang dah tahu dah. So that's why apa yang dia orang buat adalah dapat simpan, terus dispose. Okey, hantar kat orang ni, Maknanya barang panas yang dapat kat dia orang tu takkan duduk lama. Itu satu. Yang kedua, Roslan cerita kerana tak mahu benda menjadi sulit, mereka tidak akan guna kekerasan sama sekali. Pistol yang ada pun ambil syarat je. Sebiji peluru pun dia orang tak lepas. Sebab dia orang tahu, kalau dia orang melakukan kekerasan, polis akan lebih memfokuskan pada mereka. Jadi, yang ketiga, dia orang ni ada perasaan kemanusiaan. Itu saya kata, benda ni tak cerita lah dalam paper ni. Saya alang-alang saya dah cerita kat tuan-tuan lah. Dia orang ni ada satu kumpulan adik-beradik. Dia orang bagus lah, tuan-tuan. Saya nak kata bagus, marah pada orang. Tapi saya cerita sikit lah. Dia orang ni amal prinsip. Kalau boleh, kita gunakan kekerasan yang seminimum mungkin. Kalau ikat tangan pun slow-slow ambil syarat je lah. Janganlah ikat sampai orang kata berdarah-darah. Janganlah sampai pukul-memukul. Janganlah sampai tembak-menembak. Sebab dia orang tak nak fikirlah masalah ni. Bagi dia orang, aku nak barang je, pergi mampus lah. Tak payahlah tembak lah apa semua. Janji kita dapat bebas, keluar dah cukup. Dan ni yang paling best saya kata, kenapa saya respect kumpulan geng mamak ni. Diorang ni dah plan dah. Andai kata tertangkap. Geng mamak ni, tuan-tuan, dia dah study lah hukuman tu. Rompakan bersenjata, ni hukuman dia. Bunuh orang, ini hukuman dia. Mencederakan orang, ini hukuman dia. So, dia cuba cari yang mana undang-undang yang kalau dia orang kantoi, hukuman sikit je. Okay? So, apa yang dia orang buat? Dia orang dah decide, no weapon involved. Tak ada senjata. Jangan lepaskan tembakan. Jangan cederakan orang. Kerana seandainya kantoi, penjara pendek. Dia orang dah study dah. Lepas tu, tiap-tiap kali dia orang dapat hasil rompakan tu, dia orang dah simpan siap-siap, dah tolak tepi dah. Andai kata kena tangkap, nak kena bayar jamin, nak kena bayar polis, nak kena rasuah. Dia orang dah baca dah, tuan-tuan. Itu orang kata beza penjenayah hebat dengan penjenayah pokak . Jadi dalam kes geng mamak ni, dia orang dah standby duit.
Okey. So, Roslan dah cerita lah. Kita habis A sampai Z. Di situlah akhirnya terbongkar tentang modus operandi dan cara geng mamak ni menjalankan kegiatan jenayah mereka. Tetapi itulah orang kata apa, kehebatan, satu lagi kehebatan geng mamak ni. Bila polis dapat tangkap, bila nak bawa ke mahkamah tuan-tuan, alamak tuan, susah benar lah nak yakinkan mahkamah. Kerana tuan-tuan bayang, you just imagine, pergi bawa orang aja, bahan bukti tak ada. Nak bahan bukti macam mana? Jongkong emas tu dah lebur habis dah. And then bila mahkamah panggil syarikat emas tu untuk identify emas dia orang yang kena bawa lagi tu, dia orang pun pening kepala. Dia orang kata kat mahkamah, macam mana kami nak identify tuan hakim, nombor siri apa semua tak ada, benda dah habis lebur. Kan? Macam mana tuan-tuan bayangkan nak lagi? And then masa dia orang kena tangkap tu tuan-tuan, dia orang ambil lawyer, nama lawyer tu Datuk Kumarendran. Kumarendran ni tuan-tuan antara peguam kes jenayah yang paling hebat. Duit banyak. And then tahu tak Datuk Kumarendran cakap apa? Dia kata dalam sejarah dia jadi lawyer, tak pernah mahkamah mengenakan jaminan yang begitu tinggi. Tiap-tiap orang dia orang yang kena tangkap ni tuan-tuan, mahkamah bagi 500,000 kalau nak jamin. Ambil. Sampai aku merendam berpeluh. Alamak, 500,000 ke? Merayulah aku merendam ni. Melayu dapatlah seorang 100,000. Tak ada hal, babe. Bayar. Sebab tu saya cakap, dia orang dah boleh baca dah. Kalau tertangkap, ini hukuman dia. Ini jaminan dia. Dia orang dah standby duit dah tuan-tuan. Tak ada hal. Itulah kehebatan. Akhirnya, saya nak bagi tahu tuan-tuan, kes rompakan jongkong emas ni, atas kertas memang nampak macam dah settle lah. Kan? Kita polis dah tahu dah siapa yang buat kerja tu apa semua. Tapi, hakikatnya, mereka ini terlepas tuan-tuan sebab bahan bukti tak cukup. So, apa yang paling kuat polis boleh buat pun adalah tahan dia orang buang daerah lah. Masa dulu ada buang daerah kan 2 tahun. Itu je lah. Sebab nak kenakan dia orang memang payah. Dia orang dah kaji dah kelemahan dari segi undang-undang. Dia orang dah kaji dah sekiranya aku kantoi macam ni saja. Dia orang dah kaji dah ya. Okey. Macam mana cara nak lepas daripada undang-undang. Sebab tu akhirnya kalau bercerita pasal rompakan jongkong emas, kalau ikutkan tu memang selesai ke? Memang selesai. Tetapi hakikatnya mereka ni terlepas tuan-tuan. Kerana tidak ada bahan bukti yang cukup. Tapi sekurang-kurangnya polis dah tahu dah tentang kewujudan geng yang bernama geng mamak. Baik tuan-tuan dan puan-puan, dah sejam setengah. Saya nak masuk sikit lagi. Saya nak masuk part kedua. Okey. Anda ingat geng mamak terkubur? Dengan tertangkapnya mereka, anda ingat kes ni selesai? Tidak sama sekali tuan-tuan. Ni bila masuk part tu saya dah jadi wartawan dah. Okey, bila saya dah masuk jadi wartawan jenayah, saya diberitahu oleh senior kes ni lah. Dia orang ni sebenarnya dari ni. Rupa-rupanya tuan-tuan, geng ini belum terkubur. Dia ada pula, kalau tadi geng mamak senior, rupanya ada pula geng mamak generasi baru yang dianggotai oleh anak dia orang, sepupu sepapat dan juga juak-juak dia orang. Ambil kau. Tak habis lagi tuan-tuan. Apa yang saya cerita ni baru 20% sebenarnya. Yang saya cerita tu first generation punya geng mamak. Orang kata apa founder lah. Macam Abu Bakar apa semua tu kan. Jadi, ramai orang tanya saya, so apa jadi pada yang geng-geng senior yang pelopor ni? Tuan-tuan, ada yang dah cuci tangan, ada yang masih aktif, dan ada yang terlepas. Tahu tak terlepas macam mana tuan-tuan? Dia orang boleh, macam saya kata tadi kan, dia orang dah standby dah duit. Nak rasuah polis, nak apa semua. Ada satu peristiwa di Melaka,
ketika salah seorang penjenayah itu, kumpulan orang kata geng senior tu dibawa ke mahkamah, dia sempat melarikan diri, tuan-tuan. Siasat, dia bayar pada polis yang gari dia tu. Itu saya kata. Diorang ni apa yang diorang buat tu, dia dah baca. Baik, tutup cerita geng jenayah, geng mamak yang senior. Kita go pada geng mamak version saya. Maksudnya generasi baru. Okey. Inilah masuk rompakan. Itu rompakan pertama. Yang kedua, ada berlaku macam ni juga lebih kurang apa? Macam bapak dia orang buat dulu. Ataupun diorang punya asal buat dulu. Kali ni, diorang mengganas dengan rompak microchip terbesar dalam sejarah di Pulau Pinang. Diorang rompak. Kalau saya, okey. Kes tu, kalau saya nak ulang, nak beritahu pada tuan-tuan, berlaku pada Disember 2006. Okey. Macam mana diorang buat? Lebih kurang juga dekat airport juga. Kali ni diorang masuk 20 orang. Ini geng mamak generasi baru. Diorang masuk, diorang rompak microchip dan komponen komputer yang nilai dia almost 50 juta, tuan-tuan. Maknanya anak-anak tak nak kalah. Bapak dah buat A punya, anak pun nak buat. Tapi kali ni dah lain sikit. Kalau masa zaman bapak diorang dulu, kan saya kata tadi diorang ni tak keras, relax, tak guna senjata. Tapi generasi baru punya geng mamak ni, tuan-tuan, yang ni brutal. Apa diorang buat? Diorang masuk dalam gudang tu, pengawal tu apa semua, diorang suruh minum air kloroform tu. Oh, ini ganas. Okey, sampai muntah ke darah apa semua. Lepas tu, macam tu juga susah polis nak kesan, kerana diorang cepat. Bila diorang dapat saja barang tu, diorang terus maga naik kapal, terus hantar pergi China. Habis nak cari apa, tuan-tuan? Dalam masa sekejap saja, polis siasat-siasat yang tinggal kontena je, tuan. Lori kontena je. Barang-barang tu dah habis dah. Itulah orang kata, bermula pula pemburuan polis ke atas geng mamak generasi kedua. Yang ni brutal. Yang ni saya cakap tuan-tuan, kalau saya nak cerita pun tak habis. Sebab seorang-seorang ada tembak, menembak, berbalas tembak. Ada yang mati, ada yang apa-apa semua. Cuma tak silap saya 2-3 tahun lepas di Taman Malawati, polis berjaya tembak mati salah seorang geng asal yang saya kata tadi tu. Itulah orang kata apa? Geng mamak. Dan selepas berlaku wujudnya geng mamak version 2 ni ataupun generasi baru ni, polis dah pening kepala, tuan-tuan. Ini pun kelakar juga. Kenapa? Kerana ramai pula yang mengaku dia orang ni geng mamak. Sikit-sikit kami geng mamak, sikit-sikit geng mamak. Dan at one time, orang yang mengaku penjenayah yang mengaku geng mamak ni dah lebih pada 100 orang. Salah seorang pegawai polis yang saya jumpa tu, dia kata, Rel, aku pening kepala lah. Bila soal siasat, dia beritahu dia geng mamak. Ni geng mamak, semua mengaku geng mamak. Nampak tak? Geng mamak ni dah jadi satu nama besar dalam dunia jenayah tanah air. Sampai perompak, penyamun apa yang tak ada kaitan pun, dia akan mengaku dia geng mamak. Untuk mencari pengaruh, untuk menakut-nakutkan orang, untuk menakut-nakutkan mangsa. Itu saya kata, geng mamak ni dia ada sejarah yang cukup panjang. Baik, tuan-tuan dan perempuan, saya bermula tadi pukul 4, sejam setengah. Saya tak pernah streaming satu kes jenayah yang panjang menjela ni. Begini saja, tuan-tuan. Selama sejam setengah, tuan-tuan mungkin ingat, saya macam saya sebut tadi lah. Okey, saya rasa kan, saya tak puas hati lah. Saya tak puas hati kerana, saya rasa tuan-tuan pun mesti tak puas hati. Sebab tuan-tuan mesti nak dengar sendiri luahan orang yang menyiasat geng mamak ni. Ini best. Ini best, tuan-tuan. Saya akan bawakan Tuan Amidun Anan, pegawai penyiasat yang menyiasat kes Jongkong Emas ni. Dia, tuan-tuan, dengarlah sendiri daripada mulut Tuan Amidun Anan.
Ini satu kejadian dekat Subang Airport ketika itu. Subang Airport yang mana jongkong-jongkong emas sampai dan disimpan dekat store Subang Airport. Bila ketika itu tahun awal 93 tak silap, saya dapat berita satu kejadian samun jongkong emas. Samun masa itu samun jongkong emas di Subang Airport. Jadi kita pun tertanya, jongkong emas, mana ada jongkong emas kat Subang Airport? Kita pun tak tahu cerita. Jadi bila pertengahan kita berhenti kejap untuk rehat, kita semua keluar baris tu. Mana tim saya yang terlibat, kita bergegas ke Subang Airport. Jadi sampai ke sana kita pun jalankan, saya dengan tim saya, kita jalankan siasatan, tengok CCTV yang ada. Lepas tengok CCTV yang ada, kita tengok CCTV tu berulang kali. Kalau tak silap saya tak kurang pada 10 kali run. Kita nak tengok, kita run tu kita nak tengok apa yang sebenarnya. Jadi ketika itu kita tak tahu perkataan atau nama geng mamak tak wujud dekat mana-mana. Tetapi tengok gaya masuk dalam store jongkong emas tu macam polis. Tapi jauh dekat lubuk hati saya, ini jangan bekas polis atau perlu polis yang buat. Pasal ketika itu ramai yang terlibat. Ramai yang terlibat. Takkan ada polis. Atau ni bekas-bekas polis. Pasal mereka semua dalam beruniform. Full police uniform. Iaitu kurang-kurang dia inspektor. Habis yang tinggi kat situ ketika kita tengok dalam CCTV adalah berpangkat ASP. Ini pangkat ASP. Ketika itu kalau berpangkat ASP bermakna pegangan atau jawatan dia besar. Ini mesti datang dari Bukit Aman atau dari daerah lain atau state lain. Tetapi kita tidak dapat maklumat dari kontijen lain atau Bukit Aman satu operasi sedang dilaksanakan. Jadi bila kita tengok CCTV, ada satu atau dua pergerakan yang saya tengok, ini bukan kerja polis. Cara bergerakan macam ke polis, tetapi ada satu dua perwatakan dekat situ menunjukkan ini bukan polis. Ini betul-betul orang nak menyambut. Tapi kita tidak ada apa-apa sedikit maklumat tentang geng yang melakukan samun jongkong emas dekat Subang Subang Airport. Jadi ulang balik tengok video CCTV itu, kita dapat kenal pasti satu orang, mana dalam adik-beradik satu orang yang bila nampak dia punya side tepi, ini adalah salah seorang daripada geng mamak. Bila tak puas kita kalau tak puas, saya bawa video klip tu, kita jumpa mangsa-mangsa yang lepas untuk tunjukkan video klip lah. Jadi mangsa-mangsa yang lepas, yang mana yang kena samun dulu, kita dapat track balik, saya rekod kejadian yang dilakukan oleh geng ini. Selepas 2 atau 3 orang dah cam tu, baru kita umumkan, baru kita isyakan ini adalah kumpulan adik-beradik geng mamak. Ketika itu kita tak tahu pun geng mamak ni. Tapi kejadian-kejadian yang berlaku kita tahu kumpulan mamak, tapi kita tak tahu sejauh mana mendalamnya geng mamak ni. Bila lepas dia kejadian kejadian samun jongkong emas dekat Subang Airport, barulah kita dapat kumpul maklumat, kita bannerkan kes itu dari kumpulan geng mamak. Okey, geng mamak ni adalah kumpulan adik-beradik. Dari adik-beradik adalah, daripada adik-beradik tu adalah sepupu sekakat dia orang dalam lebih kurang 10 orang lebih kurang. Jadi tapi yang main peranan adalah adik-beradik.
ini Syarif apa ni dengan Roslan adalah yang apa ni yang boleh kita katakan sebagai apa ni ketua pasukan atau yang merancang samun-samun yang nak dilakukan. Jadi perbuatannya apa ni lakonan apa ni samun-samun yang buat adalah satu kumpulan yang terancang. Jadi bukan nak kata apa ni kaki penyamun biasa, tak ada. Dia make a study. Dia make a study, dia apa ni tengok keadaan yang sebenarnya, tengok pergerakan semua orang, baru dia lakukan kejadian lakukan samun-samun yang sepatut dilakukan. Okey, dalam kejadian apa ni samun Jongkong Mas, saya dengan pasukan saya kita buat study atau kita tengok klip apa ni video klip tu berulang kali untuk memastikan adakah itu nak pastikan adakah itu geng mamak. Jadi saya ambil salah seorang adik-beradik. Jadi geng tim saya yang lain ambil kan. Jadi kenal pastikan pergerakan. Jadi bila dapat pergerakan kita bandingkan dengan risikan dekat kes-kes yang ada. Jadi pergerakan, cara dia bercakap, cara dia melakukan samun dapat kita gandingkan ini adalah kumpulan adik-beradik geng mamak. Okey, dalam kes Jongkong Mas kita buat risikan, kita buat kajian, kita buat perbandingan pada kes-kes yang seluruh Malaysia dari utara sampai ke selatan mengambil masa lebih kurang 7 bulan. Nak pastikan walaupun mangsa dapat camkan gambar, tetapi banyak lagi rujukan kajian perlu dilakukan untuk memastikan. Itu sebab semasa kita buat kes Jongkong Mas di Subang, kita bergerak secara sulit dan apa-apa pergerakan bukan semua orang tahu. Cuma saya dengan pasukan saya kita kontrol keadaan. Jadi jadi huru-hara, tak mau maklumat pergerakan kita diketahui oleh siapa-siapa. Walaupun keadaan kita pihak IPK atau balai tak tahu yang kita bergerak dalam tu. Itulah dapat kita jalankan siasatan secara sulit. Akhirnya selepas 7 bulan kesemua geng-geng mamak ni adik-beradik dapat ditangkap. Jadi bertangkap bukan satu hari kita boleh tangkap semua. Mungkin dalam yang saya ingat kita imbas ke Bali dalam tak sampai lebih kurang seminggu kita kena bergerak siang atau malam untuk berkas adik-beradik. Kalau salah seorang lambat ditangkap, kemungkinan kita tidak akan dapat tangkap. Jadi alhamdulillah dengan kerjasama dengan pasukan, dengan apa yang kita rancangkan, kesemua adik-beradik geng mamak dapat ditangkap dalam masa terpendek kita. Okey, semasa kita dah dapat tangkap semua dan siapa yang pergi leburkan Jongkong Mas tu, siapa yang mana ya, kita telah pergi ke kedai-kedai mas kebanyakan di kawasan Pulau Pinang. Jadi bila kita pergi jumpa yang kedai mas tu, dia kata kesemuanya mengaku membeli Jongkong Mas dengan harga murah daripada kumpulan ni. Jadi kebanyakan kesemua Jongkong Mas tu telah dilebur dan dijadikan barang-barang yang diorang pamerkan dalam kedai mas tu. Itu yang mana toko-toko emas tu mengaku. Jadi kita buat rampasan semua emas-emas yang mana dia mengaku dia lebur kan jadi barang-barang kemas. Adalah satu dua jongkong yang kita perolehi, tetapi kemudiannya bila semua emas-emas ni yang kita dah rampas
kita panggil tuan penyemas, iaitu kalau tak silap saya dari Australia turun untuk cam. Tapi tuan penyemas tidak dapat cam oleh sebab jongkong-jongkong emas itu telah dijadikan barang-barang kemas, jadi tidak ada tanda-tanda yang itu adalah kepunyaan tuan dia. Yang saya tahu diorang, kita nak tidak ada orang, tidak ada seorang mangsa dapat kenal pasti siapa orang ini. Jadi kita ambil tindakan PDRM ambil tindakan ke semua adik-beradik ni dibuang daerah. Ambil tindakan dulu tak ada propose, sekarang kita panggil propose, ambil tindakan buang daerah. Jadi yang saya tahu kesemuanya dibuang daerah ke Sabah dan Sarawak. Jadi tidak dengan tujuan tidak ada hubungan antara Semenanjung dengan dia putus hubungan. Jadi dia nak buat aktiviti samun pun tak boleh lagi. Kebanyakan bila melakukan samun, diorang beruniform polis. Kebanyakan diorang cuma kebanyakan pakai police cap tu. Jadi susah nak cam. Memang susah nak cam. Jadi kalau mangsa tak boleh cam pun, kadang kita dengan cara yang kasar, bukan kata dia nak pukul, tak ada. Dan cara kasar kita dia kata, tuan memang tak boleh. Tuan pakai cap pun kita orang tak boleh cam. Pakai uniform lagi tak boleh cam. Kita tumpu kepada kes jongkong emas. Dia orang buat reki, dia orang buat intipan, dia orang buat penilaian di store emas kargo tu lebih kurang 3 bulan. Dia sewa satu hotel. Ketika itu kita ada hotel di Subang Airport tu, dia ambil hotel bilik yang paling hujung, sewa, dan dia buat pemerhatian, observation selama 3 bulan. Waktu bila orang keluar, waktu bila orang masuk, tukar-tukar guard, siapa guard berapa orang, everything adalah didetailkan secara halusi. Jadi bila kita tengok dalam tu, ini macam polis punya kerja. Tetapi dia sebabnya dia buat dia orang buat homework. Dia orang buat penilaian sebelum melakukan satu-satu. Bukan pada kes jongkong emas je, lain pada kes buat. Lepas ditangkap dia orang cerita tu. Bukan kata bila ada je maklumat, tapi tak ada. Dalam kes jongkong emas lebih kurang 3 bulan. Dalam siasatan yang kita buat, tidak ada wujudan orang dalam. Kemungkinan dia kenal mungkin kenal Pak Gad tu, mungkin dia kenal untuk untuk dapat pergi ke situ. Tapi kita nak kaitkan Pak Gad tu kepada yang dalam jongkong emas tu, tidak ada. Pak Gad pun sini kadang tak tahu apa yang dalam kotak tu. Dia tahu ini barang bernilai. Apa yang ada dalam kotak tu, kemungkinan bos-bos orang tahu itu tak ada kait langsung dengan apa. Kita ambil adik-beradik yang Roslan dengan pasal Roslan, dia adalah outspoken. Cara dia bercakap bukan seolah-olah ini penjenayah. Dia cerita rancangan dia buat, dia plan kenapa buat macam ni. Dia kata apa yang kita nak duit, kita nak enjoy, itu saja. Jangan cedera orang. Walaupun apa-apa, kalau nak ikat, kalau nak tawuk tip, jangan bagi susah orang. Ikat salah kadar, ikat atau tawuk tip sini, bagi dia masa dalam 15 ke setengah jam, dia dapat berlepas dari kawasan Kuala Lumpur ke dalam keadaan selamat. Tapi memang bila kita interview, saya sendiri tengok ikatan pada Pak Gad tu, ada Mak Gad pun kena, yang tip tu dia letak saya. Selalunya kalau kita tengok, kalau ikat, kalau sampai merah tangan orang tu, ada sampai tu nak separuh nyawa kita ikat. Ini ikat ala kadar. Jadi saya kebaikan yang kita tengok, mangsa-mangsa tidak didera.
Mangsa-mangsa tak didera. Itulah satu kebaikan dia. Apa yang saya tengok selepas interview, selepas duduk sama dia orang, satu kepala. Adik-beradik satu kepala. Tetapi dia pegang pada abang dia. Siapa abang dia, dia akan dengar cakap abang dia. Walaupun dia tu lagi ganas in the sense that bukan kata ganas pukul orang, tak ada. Ganas dia robust sikit. Tetapi hormat pada abang adalah nombor satu. Ini selepas kita buat siasatan, penilaian, sehalus-halusnya, apa yang ini pendapat saya lah. Pendapat saya ialah bapa pada diorang adalah orang senang. Jadi bagi anak-anak diorang keadaan yang paling selesa. Apa yang boleh bagi. Jadi bila satu hari yang saya ingat penjagaan bapa dia tak berapa bagus. Jadi tidak ada dapat kemewahan atau income yang. Jadi mulalah dulu dia enjoy night club, dia enjoy makan minum dekat hotel. Bila satu keadaan dah tiba satu keadaan tu tak boleh buat apa-apa. Jadi diorang merancang jangan susahkan mak bapak. Buat apa yang patut, jangan susahkan orang. Dapat duit kita enjoy. Itu je kerja diorang. Nak kata kalau nak boleh, kalau ikut yang biasa semua nak buat duit, nak kaya. Diorang tak ada, nak enjoy. Itu yang saya tahu istilah diorang. Selepas tu saya tak terlibat, saya nak kata ya atau tidak, saya tak berani. Tapi apa yang saya dengar, diorang tak terbuat. Diorang tak buat lagi yang saya tahu. Kalau saya tahu bila saya dapat, kalau tanya orang-orang atau tanya mangsa-mangsa, saya tahu yang ini ada. Cara yang selepas diorang buat ni, ikatan dan seksa pada mangsa-mangsa, saya ingat ini bukan geng mamak yang sebenarnya. Mungkin kalau kunju-kunju dia atau anak-anak buah dia atau adik-beradik sepupu sepapat dia, approach dia orang pada mangsa adalah lain. Yang saya tahu geng mamak tidak pernah guna pisau lipat pun. Semua cakap perbualan dengan ikat dengan tip, itu saja. Yang pistol pun tak ada, pun tak ada. Tak pernah yang mangsa-mangsa yang dalam kes yang terlibat satu Malaysia ni tidak pernah gunakan senjata atau senjata api. Yang itu pasal saya tak menyiasat. Saya ingat kalau kata terlepas daripada polis, lari pada polis, lepas tu terlepas, lepas tu ada bayar. Kalau geng mamak yang sebenarnya bukan dia orang. Ini takut kunju-kunju dia orang, kemungkinan dia buat cara itu. Memang satu ketika bila jongkong emas dekat Subang Airport tu jadi, memang bukan saya seorang stres. Satu Malaysia stres. Termasuk PM ketika itu buat PM apa nak jadi ni. Jadi bila PM cakap macam itu, memang kita pun stres lah. Jadi bila dalam stres tu, bila dapat lepas lebih kurang 6 bulan dapat tangkap, hilang stres tu. Jadi dia sebab geng-geng ni dia orang tak buat kita stres. Tuan nak apa tuan cakap. Oh, dia orang willing Willing. Pasal kita ada polis jahat, polis baik kan. Yang kenik mata kat itu buat macam-macam lah. Padahal kita tak buat. Tuan, saya nak cakap tuan boleh tak? Itu je. Jadi kita ada modus MO kita, modus operandi kita macam ni. Ada polis baik, polis jahat. Jadi saya jatuh pada polis yang baik. Okey, jom cerita apa dah. Dekat tuan saya cerita. Orang lain, okey tak apa, cerita. Itu jadi cerita macam mana berlaku tu, kita dapat track balik semua sampai kita dapat ambil balik atau recover jongkong-jongkong emas berkenaan. Geng mamak adalah satu geng di mana dari pengalaman saya dengan tim PDRM, kita dapat belajar cara pemikiran penyamun-penyamun ni. Penjenayah. Nak kata penyamun, nak kata apa ni, pasal istilah tu memang penyamun. Cara orang-orang penjenayah ni berfikir.
Nak fikir cara baik atau nak fikir cara jahat, dari geng mamak lah saya dapat belajar. Bukan saya seorang, tim-tim saya kita dapat belajar. Itu dia sebab kita boleh selesaikan kes-kes, kebanyakan kes melalui pemikiran. Kita kena ikut kepala otak penjenayah. Baru kita dapat selesaikan keadaan yang sebenarnya. Okey, begitulah tadi tuan-tuan dan puan-puan. Kami di Garasi pendengarkan sendiri. Pendengarkan sendiri version, kalau tuan-tuan tadi dengar version saya sebagai wartawan jenayah, tadi kita bawa sendiri version daripada pegawai penyiasat sendiri yang menyiasat kumpulan ini. Terima kasih saudara Sani Ikmal. Wah, sebut nama penuh ni. Kerana menghasilkan video ni. Pergi ke Facebook Sani Ikmal lah. Itulah orang dia. Ya tuan-tuan dan puan-puan, itulah tadi saya kata Garasi TV tuan-tuan. Bukan sekadar hanya, memang pada asalnya kami ni menjual pakaian, jeans, jaket, bundle. Tetapi kami juga ada satu tanggungjawab yang kami rasa kami perlu share. Apatah lagi dalam Garasi ini kita ada pelbagai bidang. Ada yang pakar dalam bidang jeans, ada pakar dalam bundle, ada yang datang daripada dunia kewartawanan. So, why not kami team up untuk bagi lebih daripada sekadar pakaian pada tuan-tuan dan puan-puan. Dari masa ke semasa kita akan cuba penuhi permintaan tuan-tuan untuk cerita-cerita yang lebih menarik seperti Mat Komando, Mona Fendi, kes-kes komersial dan sebagainya. Dengan itu, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah tuan-tuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.